Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Pada 18 Ogos 2008, seorang majikan di Suria Beach Resort, Teluk Nipah, Pulau Pangkur telah ditemukan dalam keadaan tidak sedarkan diri di dalam biliknya. Berita penemuan itu menggemparkan negara apabila mangsa yang ditemui oleh pekerjanya rupa-rupanya telah meninggal dunia. Mangsa Norazudah Eden, 31 tahun, adalah pembantu pengurus di resort berkenaan yang juga merupakan isteri kepada pemilik resort. Dipercayai sedang tidur di bilik itu apabila dia dibunuh oleh suspek. Yang menyedihkan adalah mangsa ketika kejadian sedang mengandung 5 bulan. Suspek utama Hamzah Osman, 18 tahun, yang ketika kejadian adalah seorang pekerja yang bekerja sebagai pengemas bilik di resort berkenaan. Pada hari kejadian, mangsa telah ditemui pengsan tidak sedarkan diri di dalam bilik tidurnya bernombor 202 oleh salah seorang pekerjanya. Ketika dijumpai, bilik mangsa berada dalam keadaan berselerak. Malam itu, sekitar pukul 1 pagi, mangsa sempat menelefon suaminya untuk berbincang tentang kerja yang perlu diselesaikan segera. Namun perbincangan tersebut tidak mengambil masa yang lama kerana menurut suaminya, mangsa mengadu bahawa dia kepenatan bekerja pada hari itu dan mahu berehat serta bersiap-siap untuk tidur. Dipercayai tidak lama selepas putuskan talian dengan suaminya, mangsa terus melelapkan mata. Namun kemudian segala-galanya berubah sekelip mata. Jam 11 pagi pada keesokan harinya, si suami cuba menghubungi isterinya, namun panggilannya tidak dijawab oleh mangsa. Suaminya berasa pelik dan tidak sedap hati memandangkan mangsa tidak pernah lewat untuk masuk bekerja. Bahkan isterinya juga akan mengangkat panggilannya atau menghubunginya jika ada sesuatu berlaku. Suaminya kemudian meminta seorang pekerja di resort itu untuk mencari isterinya di bilik. Beberapa minit kemudian, seorang pekerja resort telah menghubungi suami mangsa memaklumkan yang mangsa dijumpai tidak sedarkan diri di dalam bilik tidurnya. Si suami yang merupakan pengurus resort yang sama terus bergegas pergi ke tempat kejadian dengan rasa resah gelisah. Tibanya dia di sana, dia melihat isterinya tidak sedarkan diri dengan kesan darah di kepala dan apabila diperiksa, isterinya telah meninggal dunia. Keadaan bilik isterinya ketika itu sudah berselerak dan ianya bukan sesuatu yang biasa. Suami mangsa kemudian memeriksa di dalam bilik tersebut. Didapati sebuah laptop, sejumlah wang dan barang kemas telah hilang. Suami mangsa meminta pekerjanya menghubungi pihak polis berkenaan kejadian itu. Pasukan penyiasat PDRM bersama pegawai forensik telah dikejarkan ke tempat kejadian. Siasatan mula dijalankan. Pegawai forensik menemui satu batang kayu dan satu puntung rokok jenama Mol di atas lantai di dalam bilik kejadian berlaku. Mayat mangsa dihantar ke hospital untuk proses bedah siasat dan kes disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Pegawai forensik PDRM kemudian berjaya menemui sepasang kasut di dalam bilik bernombor 204. Bilik itu tidak berpenghuni ketika kejadian. Kasut itu menjadi petanda awal bagi pihak polis memburu pembunuh. Polis menyoal siasat pekerja di resort itu sebelum seorang pekerja kemudian memaklumkan kepada pihak polis bahawa kasut itu adalah kepunyaan kawannya yang tinggal sebilik dengannya di bilik pekerja di resort berkenaan. Pihak polis tanpa membuang masa terus memburu suspek apabila diberitahu suspek tiada di resort berkenaan dan ada saksi yang melihatnya pergi dari situ dengan menggalas 2 buah beg. Rupa-rupanya pada malam selepas membunuh mangsa, suspek cepat-cepat melarikan diri. Dia pergi dari situ dengan menyewa sebuah bot. Ketika itulah ada saksi yang melihat suspek membawa sebuah beg galas bersama beg laptop. Pada malam itu, sampai di Tanah Besar, suspek menumpang tidur di rumah kawannya. Suspek telah memberitahu kawannya yang dia perlu melarikan diri kerana telah mengetuk seseorang pada malam itu. Awal pagi itu, suspek terus keluar dari rumah dengan tergesa-gesa dan tertinggal laptop tersebut di rumah kawannya. Kawannya itu berasa takut kerana dia tahu polis sedang memburu suspek dan dia bimbang jika ditangkap sama kerana bersubahat. Kerana takut, kawan suspek telah membuang laptop itu ke dalam laut. Selang 4 hari selepas kejadian, kecekapan pihak polis terbukti setelah berjaya menangkap suspek yang ingin melarikan diri. Beberapa barang yang dicuri kepunyaan mangsa juga berjaya ditemui polis.
Doktor pakar forensik mengesahkan kepala mangsa berlumuran darah kerana terdapat luka koyak dan mulut serta kedua-dua telinga mangsa ada mengeluarkan darah. Tangan kiri mangsa pula dalam keadaan menggenggam rambutnya. Mangsa mati kerana hentakan satu objek tumpul dan keras pada bahagian kepala. Ia berlaku ketika mangsa sedang tidur. Kecederaan pada tangan kiri mangsa mengesahkan bahawa mangsa cuba selamatkan diri. Yang lagi menyedihkan, kandungan mangsa yang 5 bulan iaitu bayi lelaki juga disahkan meninggal dunia. Pada 24 Oktober 2014, suspek dijatuhi hukuman gantung sampai mati oleh Mahkamah Tinggi Ipoh selepas didapati bersalah membunuh mangsa 6 tahun lepas. Hakim Datuk Zainal Azam Abdul Ghani membuat keputusan itu setelah mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes melampaui keraguan munasabah terhadap tertuduh Hamzah Osman 24 tahun di akhir kes pembelaan. Suspek didakwa membunuh mangsa di resort berkenaan pada pukul 1 pagi 18 Ogos 2008 dan didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman gantung sampai mati. Zainal Azam dalam penghakimannya berkata, pembelaan tertuduh hanyalah penafian semata-mata dan tiada apa-apa nilai keterangan. Pemergian tertuduh dari pangkur atau tempat kejadian dengan tergesa-gesa pada waktu subuh dengan menuju ke seberang iaitu Tanah Besar dan kemudian ke Johor merupakan antara keterangan mengikut keadaan yang relevan terhadap tertuduh. Mengenai penemuan DNA tertuduh pada puntung rokok yang ditemui dalam bilik si mati, Zainal Azam berkata dalam kes itu, penjelasan tertuduh bahawa dia adalah perokok dan sentiasa membuang puntung rokok di merata-rata adalah tidak munasabah dan tidak masuk akal. Tertuduh sebagai orang yang bertanggungjawab mencuci dan membersih bilik di resort berkenaan sudah tentu tidak akan membuang puntung rokok di dalam bilik yang telah dikemasnya. Mengenai keterangan penjualan barangan kemas si mati oleh tertuduh di sebuah kedai emas di Johor, hakim berkata penjelasan tertuduh bahawa ia milik teman wanitanya merupakan kenyataan kosong tanpa apa-apa nilai bukti. Keterangan pihak pendakwaan mengenai barang-barang itu disokong oleh bukti yang meyakinkan. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Haris Ong Muhammad Jeffrey Ong dan tertuduh diwakili Peguam Datuk Naran Singh. Sementara itu, Naran ketika ditemui pemberita berkata pihaknya akan memfailkan rayuan di Mahkamah Rayuan. Sebanyak 20 saksi pendakwaan dipanggil memberi keterangan manakala pembelaan hanya mengemukakan seorang saksi iaitu tertuduh sendiri. Pada Mac 2016, barisan 3 panel hakim Mahkamah Rayuan Putrajaya diketuai Yang Ahmad Arif Tengku Mainun bersama-sama Asmadi Asnawi dan Kamardin Hashim memutuskan bahawa suspek kekal bersalah. Saksi-saksi yang jelas dapat melihat suspek dengan cepat cuba melarikan diri. Suspek ada motif membunuh mangsa kerana berdendam dengan mangsa. Mangsa bertindak memberhentikan suspek bekerja di resort berkenaan kerana dikatakan mempunyai masalah disiplin dan etika ketika bekerja. Suspek juga tidak disenangi oleh pekerja yang lain. Dipercayai suspek terdesak memerlukan duit bagi menyara kehidupannya. Ketika itu dia mempunyai teman wanita yang tiada punca pendapatan dan pekerjaan. Disebabkan itulah suspek tergamak membunuh mangsa. Kes tersebut kemudian dirayu ke Mahkamah Tertinggi, Mahkamah Persekutuan. Hal ini disebabkan peguam bela menafikan tertuduh berada dalam keadaan waras ketika membunuh. Mahkamah Persekutuan pada 23 Mac 2017 memerintahkan untuk diadakan bicara semula di Mahkamah Tinggi berikutan tiada pemeriksaan mental terhadap tertuduh dijalankan. Ini perlu dilakukan untuk membuat pengesahan sama ada suspek benar-benar waras atau sebaliknya. Kes kemudian dibicarakan semula di Mahkamah Tinggi Ipoh. Pada 29 Januari 2018, suspek sekali lagi dijatuhi hukuman gantung sampai mati oleh Mahkamah Tinggi Ipoh selepas didapati bersalah membunuh mangsa yang hamil 10 tahun lalu. Tertuduh Hamzah Osman, 28 tahun, didapati bersalah membunuh Norazuda Eden, 31 tahun, di bilik 202 Surya Beach Resort kira-kira 1 pagi 18 Ogos 2008 dengan menggunakan sebatang kayu. Pesuruhjaya Kehakiman Ansem Charles Fernandes menjatuhkan hukuman itu selepas mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie terhadap tertuduh yang didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Pendakwaan dijalankan Timbalan Pendakwa Raya Fadli Abdul Wahab manakala tertuduh diwakili Peguam M. Manoharan.
Seramai 20 saksi pendakwaan dipanggil untuk memberi keterangan, manakala tertuduh diberikan 3 pilihan, iaitu keterangan bersumpah, tidak bersumpah atau berdiam diri sebelum memilih untuk berdiam diri. Anselm Charles berkata, dalam kes itu, mahkamah hanya ada satu hukuman tanpa pilihan dan tertuduh dikenakan hukuman gantung sampai mati. Dengan itu, suspek kekal ke tali gantung atas kesalahan kejamnya yang secara tidak langsung dia turut membunuh bayi yang dikandung mangsa. Dengan usia yang begitu muda, sanggup melakukan perbuatan kejam ini. Malah ketika dibawa keluar dari mahkamah, suspek dilihat hanya tersenyum kepada media yang mengambil gambarnya. Sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mangsa Allahyarhamah Norazuda Eden. Semoga rohnya dicucuri rahmat. Sekian.